أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، InsyaAllah pada hari ini saya Nurliza binti Qasim akan berkongsi atau membentangkan sebahagian daripada tajuk kajian saya bagi peringkat Dr. Falsafah di Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam ISTIAF Universiti Sains Malaysia di bawah seliaan Dr. Azim Ibrahim dan Dr. Muhammad Shukri Hanafi. Kajian ini adalah bertajuk Pembangunan Insan Berteraskan Islam, satu analisis. Jadi sebagai pendahuluan, melihat kepada realiti masa kini di dalam masyarakat kita, menunjukkan bahawa terdapat peningkatan permasalahan yang berlaku. Permasalahan ini bukan sahaja permasalahan sosial, tetapi dilihat di dalam ruang lingkup yang lebih luas, iaitu masalah ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Permasalahan ini dilihat amat membimbankan kerana mampu mengganggu-gugat dan memberi kesan yang negatif kepada kesejahteraan kehidupan insan. Bertitik tolak kepada isu-isu dan permasalahan yang berlaku. Usaha perlu dilakukan bagi mengekang penularan atau peningkatan permasalahan demi untuk kita mencapai kesejahteraan dan keharmonian di dalam kehidupan. Pembangunan ataupun usaha-usaha dan pembangunan yang ingin kita lakukan tidak sahaja tertumpu kepada aspek ekonomi semata, tetapi perlu merangkumi aspek yang pelbagai. Ini kerana hakikatnya Islam menitik beratkan pembangunan syumul dalam kehidupan insan, yang mana di antaranya pembangunan yang dituntut oleh Islam antaranya ialah pembangunan insan berteraskan Islam. Jadi atas dasar ini, kajian ini mempunyai objektif utama, iaitu pertama adalah untuk menganalisis kajian-kajian lepas berkaitan pembangunan insan berteraskan Islam bagi kita untuk kita melihat ataupun mengupas apakah yang dibincangkan ataupun yang dikaji oleh para pengkaji terdahulu berkaitan tentang topik ini. Dan objektif yang kedua bagi kajian ini adalah untuk mengenal pasti konsep pembangunan insan berteraskan Islam supaya pembangunan yang ingin kita lakukan adalah berlandaskan kepada syariat yang telah ditetapkan. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh kepada perbincangan tentang dua objektif kajian ini, perlu untuk kita mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan PB. Apakah yang dimaksudkan dengan pembangunan insan berteraskan Islam dalam kajian ini. Jika kita lihat kepada istilah pembangunan insan berteraskan Islam, terkandung di dalamnya 3 kalimah utama. Yang pertama adalah pembangunan, yang kedua insan, dan yang ketiga berteraskan Islam. Kita lihat dahulu kepada kalimah yang pertama, iaitu kalimah pembangunan. Apa yang dimaksudkan dengan pembangunan? Jadi pembangunan bermaksud perbuatan atau cara membangunkan sesuatu, ataupun dimaksudkan dengan suatu proses untuk kita melakukan sesuatu perubahan. Juga pembangunan boleh dimaksudkan dengan suatu proses peningkatan daripada satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Yang mana perubahan atau peningkatan ini merangkumi segala aspek. Tidak hanya terhad kepada aspek tertentu. Bagi
kalimah yang kedua, iaitu kalimah insan. Kalimah insan berasal daripada ataupun berasal daripada 3 kata asal akar, yang mana ialah nasiyah, uns, dan anasa. Nasiyah bermaksud lupa, uns bermaksud ketenangan, manja, dan rasa belas kasihan. Manakala anasa membawa maksud zahir atau nampak. Jadi daripada 3 kata akar ini, kalimah insan adalah kalimah-kalimah ini bertepatan dengan ciri-ciri yang terdapat dalam diri seseorang insan yang mana ia memiliki hati dan terzahirlah rasa ketenangan dan rasa belas kasihan, manakala jisim insan itu adalah jisim yang terzahir serta dapat kita lihat dengan mata kasar. Manakala kalimah yang ketiga adalah kalimah berteraskan Islam, dan berteraskan Islam ini adalah bermaksud berlandaskan kepada acuan tasawuf Islam. Justru istilah pembangunan insan berteraskan Islam dalam kajian ini membawa maksud suatu proses membangunkan insan dengan mempertingkatkan kualiti diri yang mana bersifat multidimensi dan secara lebih spesifik merangkumi aspek diri, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelektual, dengan berfokus kepada pembangunan yang ditekankan mengikut acuan daripada tasawuf Islam. Sidang hadirin dan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bagi menjawab objektif pertama kajian ini, iaitu untuk menyorot ataupun menganalisis kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan pembangunan insan berteraskan Islam, dapat dirumuskan atau berdasarkan kepada tinjauan dan penelitian kepada kajian-kajian lepas ini, dapat dirumuskan bahawa terdapat 5 tema utama, iaitu pembangunan insan menurut karya dan pemikiran ulama terdahulu, konsep pembangunan insan menurut perspektif Islam, kepentingan pembangunan Islam, kepentingan pembangunan insan, pemerkasaan pembangunan insan menerusi pendidikan dan pengajaran serta pembelajaran. Juga yang terakhir adalah bertemakan penerapan nilai-nilai Islam dalam pembangunan insan. Okey. Sebagai contoh untuk tema yang pertama, iaitu berkaitan tentang pembangunan insan menurut karya dan ulama dan pemikiran ulama terdahulu. Antara kajian yang dilakukan adalah bagi kajian Zainuddin Hashim, Muhammad Ali Hanafi Al-Rasid, Muhammad Syafi'i Hamzah, Siti Sarah Ahmad, Syahana Hussein dan Kamal Azmi Jasmi. Kajian-kajian ini dalam penemuannya mengenengahkan pemikiran bagi ulama-ulama terdahulu, sebagai contoh pemikiran Hasan al-Banna, pemikiran Said Hawa, Said Qutb, Al-Mawardi, juga mengenengahkan pemikiran Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dan Nawawi dengan mengenengahkan konsep pembangunan insan bagi melahirkan insan-insan yang cemerlang. Selain daripada itu, bagi tema yang kedua adalah bertemakan kepada konsep pembangunan insan menurut perspektif Islam. Antara kajian-kajian yang dilakukan adalah seperti yang tertera di slide, yang mana kajian-kajian ini turut membincangkan pembangunan insan yang menuntut pembangunan bersifat multidimensi. Begitu juga dalam kajian-kajian ini menekankan atau menitik beratkan faktor keimanan dan ketakwaan dalam pembangunan insan. Hal ini kerana faktor kerohanian merupakan faktor yang utama. Malah di dalam kajian ini menyatakan bahawa aspek kerohanian perlu dijadikan teras kepada aspek material dan bukan sebaliknya, iaitu aspek material dijadikan teras kepada kerohanian. Maka dapati juga di dalam kajian-kajian ini yang memberi penekanan kepada pembangunan insan berteraskan Islam dengan menyatakan bahawa model pembangunan
insan berteraskan Islam ini dapat menghasilkan natijah yang lebih luas. Malah ia merupakan salah satu sumber untuk memastikan kelestarian sesuatu ummah, dan model ini melihat insan sebagai watak terpenting dalam proses pembangunan yang ingin dilaksanakan. Selain itu, kajian-kajian lepas ini juga turut mengkaji tentang kepentingan pembangunan insan. Sebagai contoh, di dalam kajian Muhammad Osman Muhammad bin Zaid bin Mustafa, Abdul Aziz Yusuf dan Mutiara Dwi Sari dan selainnya seperti mana yang tertera di slide. Okay. Di antara penemuan di dalam kajian lepas ini menyatakan bahawa pembangunan insan mampu memberi impak besar kepada bukan sahaja kepada individu tertentu, tetapi merangkumi organisasi-organisasi, masyarakat, negara dan ummah keseluruhannya. Malah secara lebih spesifik, kajian ini turut menyatakan dalam konteks individu, model pembangunan insan berteraskan Islam apabila dilaksanakan dapat melahirkan insan yang bertakwa. Manakala dalam konteks organisasi tertentu, ia dapat memberi cadangan penyelesaian kepada sesuatu masalah dengan penyelesaian yang bersepadu dan menyeluruh, dan dalam konteks masyarakat, negara dan ummah keseluruhannya akan membantu daripada segi kesihatan, sistem pendidikan, ekonomi dan sosial. Selain itu, kajian-kajian lepas ini juga turut mengkaji tentang pemerkasaan pembangunan insan menerusi pendidikan serta pengajaran dan pembelajaran. Di antara kajian-kajian yang dilakukan seperti mana yang tertera di dalam slide, kajian-kajian ini menekankan keperluan memperkasa pembangunan insan menerusi sistem pendidikan, dan perkara-perkara ini boleh dilakukan melalui medium yang pelbagai. Okay. Juga kajian-kajian ini turut menekankan perlu proses pembangunan ini perlu dilakukan seawal usia seorang insan. Pengajaran dan pendidikan berteraskan Islam, subjek STEM dan bahasa Melayu mampu melahirkan insan cemerlang bukan sahaja dalam akademik, malah akan memberi kesan juga kepada pembentukan sahsiah seseorang individu. Guru dan pensyarah juga turut ditekankan di dalam kajian ini, yang mana golongan ini bertanggungjawab dalam proses tersebut. Adalah kajian yang bertemakan kepada penerapan nilai-nilai Islam dalam pembangunan insan juga turut dikaji seperti mana yang tertera di dalam slide, yang mana menekankan bahawa nilai-nilai Islam berperanan penting dalam pembangunan insan. Sebagai contoh, nilai Quran, nilai akhlak. Dan di dalam kajian menyatakan bahawa nilai akhlak, terutamanya akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merupakan suatu perkara penting yang dikenali sebagai nadi penggerak kepada pembangunan peradaban insan. Begitu juga dalam kajian-kajian ini dinyatakan atau dihuraikan beberapa akhlak yang perlu dimiliki bagi membangun insan cemerlang. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bagi menjawab objektif kajian yang kedua adalah untuk mengenal pasti konsep pembangunan insan berteraskan Islam dapat difahami dengan melalui 3 perkara, iaitu yang mana acuannya adalah terdiri daripada tasawur Islam itu sendiri yang bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah dan bukan sumber kaedah yang lain. Sebagai contoh, kaedah pembangunan lazim atau konvensional. Malah konsep pembangunan insan berteraskan Islam ini bersifat multidimensi, yang mana memfokus kepada perubahan yang luas, bukan sahaja kepada aspek tertentu, tetapi merangkumi aspek yang pelbagai. Juga konsep pembangunan insan berteraskan Islam ini juga adalah berasaskan kepada 7 asas utama, yang mana ia membezakan dengan konsep pembangunan yang lain. Jadi 7 konsep utama ini adalah: pertama, tasawur Islam sebagai acuan pembangunan. Yang kedua, insan sebagai pelaku pembangunan dan merupakan watak penting dalam proses pembangunan tersebut.
Yang ketiga, skala waktu pembangunan yang merangkumi alam ruh, alam dunia dan alam akhirat. Tidak hanya bermula dan terhenti di alam dunia, tetapi model pembangunan insan berteraskan Islam mempunyai ataupun menggunakan berpegang kepada skala waktu pembangunan yang lebih luas. Yang keempat adalah ilmu fardu ain sebagai kerangka pembangunan. Asas yang kelima, ibadah sebagai perkaedahan pembangunan. Yang keenam, sumber alam sebagai peralatan pembangunan yang digunakan bagi proses pembangunan. Dan yang terakhir dan yang lebih utama adalah matlamat pembangunan yang digunakan dalam pembangunan insan berteraskan Islam, iaitu matlamat akhirnya, iaitu mardatillah. Okey. Justru nilai konsep pembangunan insan berteraskan Islam ini menjadikan ianya istimewa dan berbeza daripada kaedah ataupun model pembangunan yang lain kerana dilihat daripada segi kepentingan PB yang saya gariskan di sini, iaitu berdasarkan kepada dua perkara utama, iaitu sumber rujukan dan 7 prinsip asas yang telah saya nyatakan sebentar tadi. Jadi sumber rujukan adalah Al-Quran dan Sunnah yang menjadi pedoman dalam setiap perjalanan kehidupan insani, yang mana Rasulullah SAW telah bersabda, telah aku tinggalkan buat kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selamanya selagi mana kalian berpegang pada keduanya, iaitu kitab Allah, iaitu Al-Quran Al-Karim, dan Sunnah Rasulullah SAW. Malah kepentingan PB ini dapat dilihat berdasarkan kepada 7 prinsip utama, yang mana model PB ini merupakan model holistik yang berasaskan kepada keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, matlamatnya ialah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kerangkanya yang merangkumi kehidupan alam ruh, alam dunia dan alam akhirat. Jadi itulah sahaja dua objektif utama kajian ini yang mana dapat dirumuskan bahawa PB merupakan satu konsep pembangunan yang perlu dijadikan pegangan dan panduan hidup kerana merupakan satu konsep yang berteraskan kepada acuan daripada tasawuf Islam itu sendiri. Jadi setiap pensyariatan merupakan asas penting bagi memastikan kelestarian masyarakat dan tamadun insan keseluruhannya. Malah pegangan terhadap kepada dua sumber utama ini perlu diperteguh dalam menepani kehidupan di era globalisasi yang penuh dengan cabaran dan rintangan. Selain daripada itu juga, 3 konsep utama, iaitu konsep FAS, faham, aplikasi dan sebar dalam setiap pembangunan yang dilakukan perlu digandingkan usaha ini bagi mencapai kecemerlangan yang diidamkan. Jadi itulah sahaja daripada saya. Moga kajian ini dapat memberi semangat ataupun menjadi titik tolak kepada kita untuk kita melakukan perubahan bermula daripada diri kita pada saat ini, ketika ini. InsyaAllah moga akhirnya akan dapat memberi kesan kepada ruang lingkup yang lebih luas. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Syukran ala husnil istimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.